Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wala haula Allahumma alimna yang dikasihi tuan-tuan imam di masjid. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam ini kita kesempatan waktu seterusnya Allah memberikan sedikit peluangan waktu untuk maghrib, untuk mendengar istirahat maghrib. Moga-moga ia dinilai sebagai amal saleh yang boleh kita persembahkan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yabtaghi Allahu lahu tariqan." Dia memilih jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan dia untuk masuk Allah, menjalankan ibadah. Dengan ilmu itu surga Allah itu adalah dan untuk masuk surga Allah. Beza orang beza. Orang kaya banyak duit masuk syurga dengan sebab itu. Ada orang yang kuat puasa, ada orang kuat salat, pada salat, maka dengan salat itu. Setiap orang tu Allah berikan tuan-tuan mengaji masuk syurga Allah untuk walaupun tuan-tuan itu pada duduk sana ini niat tadi jangan dengar kadang-kadang itu ingat sesuai. Okey, insyaAllah pada mana kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab pada bahasa Arab, itu Mabaris Al Quran. Terjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cara mudah memahami Al-Quran karya seorang Ilman Akhlin Kalam Quran, yang mana beliau ini membicarakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir di sini ialah pada 19 bulan 12 yang lalu. Kita berada pada muka surat 61. Muka surat 61. 19 ke bulan 12 yang lalu. Kita masih berada pada bab yang membicarakan tajuk disebut sebagai Al-Wahyu, iaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama kita membicarakan tentang tulisan disiplin ilmu Al-Quran. Bab yang kedua kita membicarakan Al-Quran hadis. Dan bab yang ketiga kita masuk tajuk membicarakan tentang wahyu Allah itu sendiri. Apakah dia wahyu, jenis-jenis wahyu. Dan kita berada pada akhir bab yang ketiga,
iaitu tajuk tentang syubhat para pembangkang wahyu. Jadi bila kita berbicara tentang wahyu, wahyu ni sesuatu yang kita tak nampak, tak dapat tengok dengan mata kepala. Kan? Benda wahyu, wahyu Allah, apa yang Allah sampaikan. Jadi benda tak nampak. Yang mana wahyu ni diperlukan kepada iman. Maka dengan percaya pada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan iman, mendatangkan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tak nampak. Jadi dari di sana terdapat juga ada sebahagian segolongan orang yang tidak mahu mempercayai wahyu. Ini tajuk letakkan bab terakhir. Syubhat para pembangkang wahyu. Kata pengarang Syekh Muhammad. Orang-orang jahiliah sama ada zaman dahulu ataupun yang moden selalunya berusaha menimbulkan keraguan dan kebimbangan, syubhat terhadap wahyu dengan sikap kepala batu dan sombong, tetapi syubhat itu lemah dan tidak. Kata pengarang, golongan yang jahiliah. Jahiliah ni sama ada jahiliah zaman dulu ataupun zaman moden ini, mereka ni selalu menimbulkan keraguan. Keraguan, kebimbangan, syubhat. Syubhat itu benda yang meragukan, yang mengkonfuskan, syubhat terhadap wahyu. Dengan sebab apa? Sikap kepala batu, kepala batu, dan juga ada sifat-sifat sombong dan mereka nak terima wahyu itu. Kerah kepada, kedua dia ada sombong. Itu yang saya sebutkan bagaimana yang berlaku pada iblis. Aba wastakbaru. Asal Azazil jadi iblis. Aba wastakbaru. Engkar tu ialah kepala batu. Kan? Istakbaru dia sombong. Tetapi syubhat itu lemah dan tidak dapat diterima. Kata pengarang, syubhat yang timbulkan, keraguan yang timbulkan ni lemah. Tidak kuat dia. Dia kata menurut pembangkang, golongan yang tak nak terima wahyu ni, menurut pembangkang, Al-Quran itu bukan wahyu daripada Allah. Dia kata tetapi dari Muhammad. Muhammadlah yang menciptakan maknanya dan menyusun bentuk gaya dan bahasa. Itu dia kata, golongan yang tak nak terima wahyu ni, dia kata Muhammad yang cipta Quran itu, ayat Quran itu, dan Muhammad yang menyusun bentuk gaya bahasa. Itu argumen yang disebutkan oleh pembangkang. Maka dijawab oleh pengarang Syekh Muhammad Al-Fatah. Dia kata ini ada pendapat yang batil. Apabila Rasulullah menghendaki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan mencabar manusia dengan mukjizat-mukjizat untuk menyokong kekuasaannya, tidak perlulah beliau menyandarkan semua itu kepada orang lain. Dapat sahaja menisbahkan Al-Quran kepada dirinya lah langsung. Kerana yang demikian itu cukup mengangkat darjatnya dan menjadikan manusia tunduk kepada kekuasaannya, sebab kenyataannya semua orang Arab dengan segala kehebatan-kehebatan bahasanya tidak mampu berdepan dengan cabaran ini. Kata pengarang, yang pertama dia kata batil, tak logik, tak rasional. Sebab dia kata Nabi Muhammad ni kalau dia hendakkan kuasa, kalau dia nakkan kuasa, dia nakkan orang Arab ni semua tunduk, patuh pada perintah dia, apa yang Muhammad cakap. Kalau Muhammad dia nak tu, dia nak yang orang ni semua tunduk, patuh pada dia. Kan? Jadi, apa keperluan dia menyandarkan Al-Quran itu kepada Allah? Kan? Turun wahyu pada dia, lebih baik dia kata Quran itu adalah dia sendiri yang cipta. Kalam daripada dia sendiri. Tak perlu dia sandarkan kepada Allah. Bila dia cakap, sebab Quran ni apa? Dia mukjizat. Maksudnya golongan kafir, musyrikin Makkah, jahil tu, dia tak mampu untuk buat sebagaimana ayat Al-Quran. Nak buat satu surah tak boleh. Nak buat satu ayat pun tak mampu. Level bahasa tu. Jadi Nabi kalau dia nak orang semua ikut dia, apa dia sandarkan kepada Allah? Dia kata ini Quran yang aku punya dan aku buat sendiri.
Jadi korang cuba lawan yang aku buat. Cuba buat sini. Kan? Kalau korang tak boleh lawan, korang kena patuh pada perintah. Jadi tak perlu disandarkan kepada Allah. Kalau itu yang dia nakkan. Kalau Muhammad nakkan kekuasaan, tapi tidak. Sebenarnya Muhammad ni dia hanya menyampaikan wahyu Allah. Dan dia ada satu kalam dia, seperti mana kita sebut sebenarnya Al-Hadis. Itu memang kalam dia. Dan hadis dia tidak mencabar. Tak pernah Nabi dia cabar suruh musyrikin Mekah cipta ayat macam hadis. Tak ada. Tapi Quran itu dia mencabar. Turun dan mencabar. Fa'tu bi suratin min misl. Fa'tu bi asyri suwari. Datangkan satu surah seumpamanya. Datangkan 10 ayat macam Al-Quran. Musyrikin tak mampu. Kalau dikatakan Muhammad sendiri yang cipta makna dan buat ayat dia, maka dia tak perlu sandar kepada Allah. Dia baik dia sandar. Ini kata pengarang, tak logik. Tak logik. Okay. Bahkan ini mungkin lebih mendorong untuk mereka menerima kekuasaannya. Sebab dia juga salah seorang daripada mereka. Kalau Muhammad dia sandarkan pada diri dia Quran tu, lagi senang dia nak dapat crowd, nak dapat pengikut kan, nak dapat like, nak dapat share kan. Lagi banyak dia boleh dapat kan. Tapi bukan sedemikian. Itu hujah yang pertama kata pengarang. Kemudian yang kedua, tidak pula dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Al-Quran, dia menginginkan agar segala ini dapat ditaati. Ternyata dia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri, iaitu yang dinamakan hadis Nabawi, yang juga wajib ditaati. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentu kata-katanya akan dijadikan kalam. Yang kedua, kalaulah Muhammad ini dia nakkan kekuasaan, dia sendiri yang cipta ayat Quran, dia sendiri yang susun, maka tak perlu di sana dia ada dua. Ada kalam Allah, ada kalam Rasul. Ada namanya Quran, ada namanya hadis. Quran ini kena taat. Hadis Nabi ini juga kena taat. Jadi tak perlu ada dua. Cukup satu je untuk ditaati. Maksudnya kata Quran aja taat. Maka kalam hadis tak perlu taat. Ataupun hadis dia perlu taat. Quran tu tak perlu taat. Tak perlu sampai ada dua. Tak perlu dibezakan. Tapi tidak. Ada dua. Sebab menunjukkan satu ialah kalam Allah perlu ditaati. Dan yang kedua ialah kalam Nabi namanya hadis yang menerangkan tentang isi. Maka juga perlu ditaati. Ini juga tak logik. Sampai ada dua. Okay. Kemudian yang ketiga kata pengarang, syubhat di atas menggambarkan bahawa Rasulullah SAW termasuk pemimpin yang berperilaku suka menipu. Kalaulah dia katakan Muhammad yang cipta Quran itu, yang tulis sendiri, maka Muhammad ni penipu. Sebab apa? Sebab dia kata yang ni wahyu daripada Allah. Sedangkan Muhammad dibuat sendiri. Tapi itu perangai yang penipu. Sedangkan Muhammad ni memang terkenal sebagai seorang apa? Ahli amin, yang jujur. Pada kecil sampai umur dia 40 tahun, orang tak pernah kata dia penipu. Orang akan kata dia seorang yang jujur, al-amin, orang yang dipercayai. Sehingga nak letakkan Hajar Aswad apabila berlaku banjir dekat Mekah. Waktu tu dia jatuh daripada tempat, nak letak orang nak cari orang. Siapa yang boleh nak mula bergaduh? Kaum ni, kabilah ni kata lebih berhak. Semua tak tahu. Dalam cari orang yang boleh jadi hakim. Maka Muhammad yang dipilih sebab dia yang mula masuk kawasan pagi tu. Muhammad dia bagi idea setiap suku dan setiap bucu ayat itu diangkat seperti pandai amanah dipercayai. Termasuk pemimpin yang berperilaku suka menipu, tidak jujur dan dalam mencapai matlamat ini. Syubhat itu bercanggah dengan sejarah mengenai perilaku Rasulullah yang jujur dan amanah. Musuh maupun kawannya sendiri telah menyaksikan bagaimana ketinggian akhlak. Sama ada orang kafir ataupun sahabat-sahabat Nabi, mereka semua kenal. Nabi ini seorang yang jujur dan juga amanah. Tak ada orang yang kata Nabi penipu apa bohong. Jadi tak logik. Nabi dia sandarkan Quran itu kepada Allah, sedangkan dia sendiri yang tulis. Ikut
golongan yang melahirkan syubhat. Tiga. Kemudian yang keempat, orang-orang munafik menuduh isterinya Aisyah dengan tuduhan palsu, padahal dialah isteri yang sangat dicintai. Apa kisahnya? Tuduhan itu telah menjatuhkan maruah dan kemuliaannya. Wahyu pun tidak segera memberi jawapan, malah datang lambat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berasa sangat sedih. Beliau berusaha keras untuk mengkaji dan mencari kebenarannya. Ini kisah ni berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia balik daripada perang Bani Mustalik. Bani Mustalik itu pada tahun ke-5 Hijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika balik nak ke Madinah itu naik kan Aisyah kebetulan waktu itu Aisyah yang Nabi ini bila pergi pulang dia tak berhenti. Stay-nya Aisyah ikut. Jadi on the way balik Aisyah tu dia naik belakang binatang belakang unta. Tempat dia letak kotak tu. Kemudian berhenti tengah jalan, Aisyah pergi buang air. Kemudian dia naik balik. Kemudian orang ingat dia dah ada orang jalan. Sedangkan dia sebenarnya dia turun balik. Ada gelang ke yang dia tinggal. Menyebabkan orang jalan semua Aisyah tinggal. Bila Aisyah tinggal semua jalan, tak perasan. Tak ada Aisyah dalam. Dia sahabat-sahabat semua jalan. Kemudian Nabi ini ada biasa. Setiap bila perang tu dia akan ada. Perang last sekali ada, lepas tu ada seorang yang tukang cek jalan. Nama dia Safwan Mu'affal. Safwan Mu'affal ni jalan belakang sekali. Semua dah jalan, kemudian dia cek kata ada barang tinggal lah. Dia Safwan ni boleh jalan ni. Allah pun daripada kenderaan dia Aisyah naik dan dia tak naik pun, dia bawa pimpinan sampai. Jadi kes Safwan Mu'affal ni yang tarik binatang itu orang munafik Madinah dia nampak. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini cerita baik ni kita boleh buat viral kan. Dia kata Safwan Mu'affal dia dah ada pair dengan mudah viral, masuk WhatsApp group, masuk Insta, masuk Facebook kan. Hantar masuk, kita buat cerita viral pro Safwan ni buat benda tak baik dengan Aisyah pula. Sampai semua Madinah tahu Aisyah dia tak perasan. Dan bila kes ini berlaku, Nabi SAW Nabi ni manusia biasa, dia tak tahu pun betul ke tidak apa yang disebutkan oleh golongan munafik. Sehingga ada juga dalam kalangan sahabat yang terpengaruh dengan ayat-ayat viral tersebut. Nabi SAW disebutkan riwayat sampai sebulan lebih sebelum wahyu turun. Kes tu berlaku viral, sebulan tak ada jawapan. Bayangkan bukan sana itu kan. Berlaku satu kes meletup viral. Tapi Nabi tak jawab dalam masa sebulan lebih. Oh berat kes kan. Sepatut Nabi dia kena jawab cepatlah kan. Kalaulah Nabi tu dia boleh, ni kita nak kait dengan cerita. Kalau Nabi Quran tu dia buat sendiri, di Nabi yang tulis, tentu Nabi boleh jawab. Tapi sebulan lebih Nabi tak jawab. Dia Nabi ambil pandangan para sahabat jumpa Sayyidina Ali. Jumpa Sayyidina Ali tanya, apa pandangan kau tentang Aisyah? Nabi tak tahu. Ali dia tu, Rasul dia tu, perempuan ramai lagi ni Aisyah. Dia tu macam provok Nabi kalau Aisyah. Habis kau macam tu lah masuk dia. Tanya pula Aisyah ni dia ada dalam kalangan isteri Nabi ni, ada isteri yang menyaingi Aisyah. Masih nak buat yang terbaik untuk Nabi. Antaranya ialah Zainab. Antaranya ada beberapa lagi isteri Nabi. Nabi hanya kepada isteri yang lain, bukan Aisyah.
Aisyah ni orang ni tu buat apa begitu. Itu isteri-isteri Nabi berjawab, kami walaupun kami nak menyaingi Aisyah, tentu Aisyah ni orang baik. Walaupun ada saingan pun tak ada. Kami tanya juga, ambil pandangan Usama, ada pandangan beberapa orang sahabat. Ada sahabat yang nampak positif, ada sahabat yang melihat dari sudut negatif. Kan? So sahabat tu bukan orang kata munafik, terpengaruh dengan apa kita itu viral. Dan Nabi sendiri sebenarnya kalau Nabi nak cover line ni tak boleh. Nabi kata Aisyah ni orang yang baik. Aisyah ni orangnya orang yang baik. Tapi Nabi tak cakap sepatah. Nabi jumpa Aisyah, dia tahu Aisyah. Mula Aisyah duduk rumah, kemudian dia minta kepada Nabi balik rumah mak dia Abu Bakar, balik rumah Abu Bakar semua. Ini pesan pada Aisyah. Kalau dia tak buat benda-benda tak baik, maka tunggu wahyu Allah. Maksudnya Nabi tak decide apa. Jujurnya Nabi, amanahnya dan Nabi ni. Itu dia kata, beliau berusaha, tengok dia kata, ya malah datang lambat Rasulullah dan para sahabat berasa sangat sedih. Itu jawapan. Beliau berusaha keras untuk mengkaji dan mencari kebenaran Nabi. 1 bulan telah berlalu namun belum ada jawapan. Sehingga beliau mengatakan kepada Aisyah, telah sampai kepadaku khabar begini dan begitu. Jika engkau benar-benar bersih, maka Allah akan membersihkan. Dan jika engkau telah membuat dosa, mohon ampunlah engkau kepada ini. Aisyah bila dia dengar Nabi SAW. Sangat cerita orang munafik. Sebagai seorang isteri, bila dia dengar suami seolah-olah macam hilang kepercayaan. Dia tak tuduh, tapi hilang kepercayaan. Dia rasa dia kata Allah kata, ini sebut sebagai hadis ifki. Hadis ifki. Fitnah. Lihat kisah khabar dusta, hadis ifki dalam Bukhari dan Muslim. Hadis lain juga tafsiran kisah itu dalam surah An-Nur. Sampailah turun ayat Quran surah An-Nur, lepas sebulan lebih baru turun ayat Quran yang membebaskan Aisyah daripada fitnah. Itu sebulan lebih. Jadi golongan yang syubhat ni, yang meragukan ni, jadi tak logik. Kalau mereka kata Nabi yang buat sendiri, apa perlu tunggu sebulan lebih baru Nabi nak jawab? Nabi jawab teruslah. Nabi tak jawab sebab Nabi dia tak tahu, dia menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu. Keadaan berlangsung demikian sehingga turun wahyu yang mengatakan bahawa Aisyah tidak bersalah. Maka tidak ada sebarang halangan untuk memperkatakan sesuatu yang dapat membantah para penuduh yang dusta sehingga dapat melindungi maruah. Seandainya Al-Quran itu beliau yang cipta, beliau yang cipta, maksudnya Nabi sendiri yang reka, yang cipta, akan tetapi Rasulullah adalah manusia yang jujur. Tapi nama Nabi ni jujur. Kalau Nabi buat sendiri, dah lama dah Nabi jawab. Tidak mahu berdusta kepada manusia dan kepada Allah. Nabi ini tak berdusta kepada manusia, pada Allah pun tak berdusta. Jadi bila kes itu berlaku, Nabi tak tunggu. Beritahu. Tanya sahabat. Jibril tak turun-turun, tak buat wahyu. Tak Jibril. Sebulan lebih kan. Dia boleh tanya para sahabatnya. Bukan dia boleh panggil Jibril kan. Jibril turun nak tanya ni tak. Tunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu poin yang ketiga juga tak logik. Okey ya, tu okey. Kemudian yang kelima. Poin yang kelima dibawakan ayat Quran surah Haqqah ayat 44 hingga 47. Firman Allah, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Apa dia? Dan kalaulah Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu mengatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan ciptaan, sudah tentu kami akan menyentapnya, tarik dari
nyawa dia akan zapok keluar dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan tali jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Mereka tidak ada, maka tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami itu daripada menimpa. Surah Haqqah 44 hingga 47. Jadi kalau baca ayat ini, surah Haqqah, mana mungkin seorang nabi, ataupun kalau dikatakan nabi itu Muhammad tu, dia cipta, dia tulis ayat Quran, kemudian dalam ayat tu dia akan kata diri dia sendiri. Mana dia orang buat itu? Tak logik, ya kan? Mana mungkin dia akan kata kalau dia menipu maka akan ditarik, dibunuh, ditarik nyawa dia, disentap, tarik tali jantung tu. Dia tak akan cakap dia sendiri. Tuan-tuan tak akan tulis. Kita ni kalau menulis, kita tak akan tulis kita punya kejahatan kita. Ada orang tulis kejahatan kita. Dan apa akan kena pada kita bila kita buat kejahatan. Jadi benda tak logik berlaku. Melainkan ada pihak lain yang tulis. Itu daripada itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Itu poin yang kelima. Kemudian yang keenam, kata pengarang, ada segolongan orang merayu kepada Rasulullah SAW untuk tidak ikut serta berperang dalam peperangan Tabuk dengan beberapa alasan. Di antara mereka terdapat orang-orang munafik yang sahaja mencari-cari alasan. Lalu Nabi SAW memberi izin kepada mereka. Masa berlaku perang Tabuk. Perang Tabuk ni dia berlaku musim panas. Musim panas ini. Jadi golongan yang berada di Madinah, para sahabat ni, musim panas ni musim menuai. Orang kata pokok-pokok sama, buah masak semua kan, kena makan, buah duduk, orang tak nak keluar lah musim panas. Tentu yang biasa pergi overseas duduk belah negara yang ada beberapa musim. Orang hidup sudah malam. Siang tu orang tak keluar kejap kan. Kalau belajar pun waktu dia pendek kan. Jadi nak pergi perang musim panas ni. Jadi ada dalam kalangan sahabat minta kebenaran kepada Nabi supaya tak pergi pulang, bagi macam-macam alasan. Maka Nabi SAW membenarkan. Ini ada golongan munafik, ada golongan munafik, ada golongan bukan munafik. Itu macam-macam alasan tak nak ikut pulang. Nabi izinkan. Nabi dia buat keputusan sendiri. Nabi izinkan. Maka disebabkan keizinan yang Nabi bagi itu, maka turunlah wahyu Allah yang mencela dan mempersalahkan tindakan. Apa dia? Afallahu anka lima azita lahu hatta yatabayyana lakal wa ta'lamal kadhibin. Taubah ayat 40. Allah sebut, semoga Allah memaafkanmu. Tapi Nabi ni, dia sebelum ni kita pernah sebut, ada disebut sebagai hadis tauqifi, ada hadis taufiqi. Taufik dengan tauqif, kan? Ada taufik dengan tauqif. Ini tindakan yang Nabi buat ni bentuk taufik. Bukan tauqif, taufik. Maksudnya Nabi buat ijtihad sendiri, Nabi beri jawapan, kemudian datang wahyu membetulkan apa yang Nabi buat itu tak tepat. Tapi ayat yang Allah sebut dalam Quran atau ayat 43 itu satu ayat kasih sayang. Afallahu anka. Allah sebut dengan perkataan Allah memberi keampunan. Allah ampunkan dulu. Afallah. Allah ampunkan engkau wahai Muhammad, walaupun keputusan kamu dah buat tapi kamu dapat ampunan daripada Allah. Kemudian baru Allah Ta'ala sebut apa yang tak kena Nabi buat. Dia kata, lima azin talahum. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu alasan mereka, dan sebelum kamu ketahui mana yang benar dan mana yang berdusta. Di dalam kalangan sahabat ke, munafik ke, dia orang tak jelas. Tapi kenapa tiba-tiba Nabi, bila orang tanya boleh Nabi tak jelas bentuk. Allah tegur dalam surah Taubah. Jadi mana mungkin ada ayat seseorang dia akan ayat buat begitu. Ini golongan golongan syubhat tadi yang meragui wahyu Allah. Mana mungkin seorang dia akan tulis
untuk dia mengampun dengan diri dia sendiri atas kesilapan diri dia. Tak logik. Melainkan ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditunjukkan betapa tak logiknya ayat Quran tu kalau kata Muhammad sendiri yang buat. Itu poin yang kedua. Okey, seterusnya. Seandainya kritik keras ini datang dari dirinya sendiri, tentulah tidak akan diungkapkan. Kalau kritik ini daripada diri Nabi sendiri, tentu Nabi dia tak akan ungkapkan sampai jadi teks ayat Quran. Sebab akan menimbulkan pertentangan dalam dirinya. Okey. Iaitu kritik pedas dan penyesalan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jadi tak logik. Dia akan kritik diri dia sendiri. Okey, itu poin yang keenam. Okey. Kemudian yang ketujuh. Demikian juga dalam kes tebusan tawanan perang Badar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adzabun azim." Tidaklah patut bagi seorang nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Ini kes berlaku ketika mana Nabi selepas berlaku peperangan Badar. Terus lepas baru perang Badar, orang Islam tak nak perang. Jadi bila perang Badar berlaku, menang ada tawanan perang. Tak tahu nak buat macam mana kan? Perang buat macam mana? Apa? Kemudian Nabi tak tahu, sahabat pun tak tahu. Nabi tanya golongan Ansar, tanya golongan Muhajirin, tanya para sahabat nak buat macam mana. Tanya sahabat Abu Bakar, yang perang dengan kita ni adik-beradik, bapa kita, orang dekat kita. Jadi kita minta diorang ni bayar je lah. Tu keluarga dia bayar, ambil balik. Mana yang tak ada duit, suruh ajar anak-anak kita ni membaca, menulis kan. Pandai baca menulis, kita lepaskan. Itu ikut pandangan Abu Bakar. Kemudian tapi Umar Al-Khattab memang tegas. Umar dia kata, Rasul, ini semua geng-geng kafir ni, musyrikin ni, kita bunuh je semua kan. Umarnya pendapat lah, tegas sikit. Nabi tanya juga dengan sahabat-sahabat yang lain, Muhajirin, golongan Ansar, ambil pandangan satu. Akhirnya Nabi diputuskan kita, dan ramai sahabat yang berada pada situasi sedemikian buat keputusan tak ambil pendapat Umar tadi. Sebab yang datang perang tu tengok saudara, mak saudara, yang ni suaminya, yang ni isterinya. Nabi menantunya pun ada dalam perang. Menantu Nabi Abu Bakar yang dalam perang tu ialah anak dia sendiri. Banyak. Itu golongan yang perang. Jadi kalau bunuh kaum kerabat juga. Nanti yang berlaku. Mesti kita pakai ambil. Tentu berbeza apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu menghendaki harta benda. Ini dikatakan tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum dia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang telah terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil daripada orang-orang tawanan itu. Ayat 6. Allah kata tak sepatutnya bagi Nabi ini dia ada tawanan. Sebenarnya Islam tak kuat lagi, sepatutnya bila ada tu bunuh je. Mereka ni memang golongan yang kafir, yang musyrikin. Tak sepatutnya Nabi ambil tindakan sedemikian. Datang, tetapi disebutkan laula kita minallahi sabaqa lamassakum. Maksudnya di sisi Allah tu dah ada dah ketetapan yang telah ditentukan, yang terdahulu. Bima akhastum adzabun azim. Kalau tidak, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kena siksa azab yang berat. Nabi
Keputusan tu bukan dibuat oleh Nabi je, tapi Nabi dan juga sahabat. So, sama sekali. Yang keputusannya yang bersama. Okay. Itu poin yang ketujuh. Okay. Kemudian poin yang ke-8. Juga ada teguran daripada Allah kerana berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, sebab beliau terlalu berhasrat agar salah seorang daripada pembesar Quraisy masuk. Baca juzuk ke-30 surah Al-Abasa, surah An-Naba, An-Nazi'at, ketiga surah Al-Abasa. Abasa tu Abasa wa tawalla, satu kisah yang menceritakan Nabi SAW berdakwah kepada pembesar-pembesar musyrikin Mekah. Nabi tengah berdakwah, panggil pembesar-pembesar Mekah, tiba-tiba datang seorang buta, nama dia Abdullah bin Ummi Maktum. Datang tu, dia tak nampak dia buta. Nabi tengah bagi talk, dia tanya Nabi. Jadi Nabi tak selesa. Abasa wa tawalla. Nabi bermuka masam wa tawalla, dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Sebab apa? Nabi tengah fokus ni, tengah bagi tazkirah, tengah mengajar, tengah berdakwah pada golongan-golongan pembesar jahiliyah pada ketika musyrikin. Jadi Nabi sangat mengharapkan bahawa musyrikin Mekah tu ada di antara mereka yang nak menerima dakwah Nabi. Sebab apa? Sebab mereka ni pembesar. Bila mereka ni dapat terima dakwah Nabi, tentu dia balik, kaum kerabat dia, suku kaum dia, pokok dia akan menerima dakwah Nabi dan memudahkan urusan dakwah Nabi. Kan? Nabi ni bertanggapan demikian. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ni dok kacau daun lah, kan? Dia dah kacau daun, mengganggu lah. Menyebabkan Nabi ni abasa buat tawalla. Nabi ni kemasan dan Nabi berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika mana datang daripada Nabi tu orang yang buta. Sedangkan pada ketika itu Nabi tak tahu pun sebenarnya siapakah di antara mereka ni yang nak terima dakwah Nabi. Nabi tak tahu adakah Abdullah bin Ummi Maktum ni nak dakwah Nabi ataupun musyrikin pembesar jahiliyah tu nak terima dakwah Nabi. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, disebutkan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi ni dia tak tahu yang mana nak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Dia memasangkan muka dan berpaling. Ni Nabi SAW. Kerana ia didatangi orang buta. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tujuannya, wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW, dia tak tahu tujuan orang yang datang, Abdullah bin Ummi Maktum ataupun pembesar Mekah ni. Kau paling ke buat muka masa, kau tahu ke dia orang ni nak terima dakwah tu ataupun tak nak, ataupun sebaliknya, kau tak tahu. Barangkali ia mahu membersihkan hatinya dengan pelajaran agama yang didapati daripada-Mu. Ni Abdullah bin Ummi Maktum, mungkin jadi dia yang nak membersihkan hati, ataupun ia mahu mendapatkan peringatan supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang berasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran.
Muslimin Muslimat dan rakan-rakan. Alhamdulillah hari ini kita cover tajuk yang seterusnya iaitu syubhat para pembangkang wahyu surat 61 yang membicarakan golongan yang tidak mahu mempercayai wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu. Sebenarnya sebab apa mereka ni tidak mahu mempercayai wahyu? Ada dua sebab. Satu disebabkan kepala batu, disebut keras kepala. Dan kedua dikatakan sombong. Dan mereka mengatakan bahawa wahyu itu bukan daripada Allah tetapi adalah ciptaan Muhammad. Muhammad buat sendiri, susun makna dan tulisan gaya bahasa. Maka dibalas oleh pengarang. Pengarang dia tak logik, pandangan yang batil. Satu tadi dia kata yang pertama, kalau Muhammad itu sendiri yang buat Quran, maka dia tak perlukan sandarkan pada Allah. Lebih baik dia sandarkan pada diri dia untuk dapat keuntungan. Itu yang pertama. Yang kedua dia kata, ada dua perlu ditaati. Quran perlu ditaati, hadis juga perlu ditaati. Tak logik dia kata. Sepatutnya satu je. Dia tak boleh jadi dua arahan tu. Kemudian yang ketiga, dia kata, kalau Muhammad sendiri yang cipta ayat Quran, jadi Muhammad ni dia penipu. Sedangkan dia kenali Muhammad ni bukan seorang penipu, orang yang jujur dengan amanah. Yang keempat, pengarang dibawakan kisah hadis rifqi, bagaimana Aisyah difitnah mengajarkan benda yang tak baik dengan Sofwan bin Mu'attal sehingga 1 bulan lebih baru wahyu tu. Ini juga tak logik. Kenapa perlu 1 bulan lebih untuk tunggu jawapan daripada Nabi? Kalau Nabi buat sendiri, Nabi boleh jawab terus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ayat Quran Al-Haqqah 44 hingga 47. Ayat Quran ini menyebutkan bahawa Nabi Muhammad ni dia hanya menyampaikan saja. Kalau dia tipu, maka kami akan cabut dia punya rentap, dia punya nyawa dia, jantung, tali jantung dia. Jadi mustahil Nabi akan cakap sendiri. Ayat dibuat sendiri kalau Quran. Kemudian yang keenam, diceritakan golongan yang merayu kepada Nabi, minta excuse daripada pergi perang Tabuk. Ada golongan musyrikin. Maka Nabi benarkan datang ayat Quran yang bagi jawapan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi itu tak tepat. Afallahu an kalimah azim talahu. Tapi Allah Ta'ala mengampunkan Nabi. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, dalam isu peperangan pada tawanan perang, nak buat macam mana? Nabi buat satu keputusan yang tak sama sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Tapi Nabi buat. Jadi tak logik. Ada yang Quran berbeza dengan apa yang Nabi buat. Kemudian yang ke-8, kita masih pada poin ke-8. Poin ke-8 ni berkaitan dengan kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Bagaimana Nabi berdakwah, kemudian datang ni Abdullah bin Ummi Maktum ganggu Nabi tu tengah berdakwah. Nabi tengah berdakwah kepada golongan musyrikin, pembesar-besar Makkah. Dia katakan abasah wa tawalla. Nabi bermuka masam dan juga berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum sebab dia tengah bagi tahu kepada pembesar musyrikin Makkah. Anja'ahul a'ma, bagaimana telah datang kepada engkau wahai Muhammad al-a'ma, seorang yang buta. Wa ma yadrika lahu annahu yazakka, wahai Muhammad, kamu tak tahu boleh jadi yang datang itu Abdullah bin Ummi Maktum itu yazakka, dia hendak membersihkan diri. Dia nak dapat hidayah, nak petunjuk, nak bertauhid kepada Allah. Au yazakkaru fatanfa'u dzikra, ataupun dia datang untuk dapatkan peringatan, untuk mendapatkan ilmu daripada engkau. Amma man istaghna. Kemudian Allah kata, adapun orang yang kamu tengah berdepan dengan dia, pembesar-pembesar ini, yang mana mereka ni man istaghna, orang yang dah cukup ada kedudukan dan dah tak perlukan kepada engkau lagi wahai Muhammad, dia kata fa anta lahu tasaddaq, kamu beria aja ada orang ni, musyrikin pembesar Makkah tu. Fa anta lahu tasaddaq, kamu beria aja ada orang nak tanya, yang tu kamu abaikan, tapi yang depan ni kamu fa anta lahu tasaddaq, kamu beria aja. Wa ma alaika alla yazakka. Ayatnya sangat menyentuh dia. Wa ma alaika alla yazakka. Muhammad, kau ni bukan beri peringatan saja. Wahai Muhammad, wa ma
alaika alla yazakka. Kau ni tukang beri peringatan aja dan hidayah untuk jadikan seorang beriman atau tidak beriman itu milik Allah. Kau bukan boleh tentukan walaupun kau beri dakwah kepada pembesar musyrikin Mekah. Ini kau tak dapat pastikan mereka ni akan terima hidayah engkau. Allah yang akan pilih Abdullah bin Umi Maktum ke ataupun mereka. Jadi kau jangan buat perangai begitu. Mampu menghalafah dia kata. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang datang kepada engkau, itu wa huwa yakhsha. Dia itulah sebenarnya orang yang takut nak beriman kepada Allah. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Fa anta anhu talaha. Dan engkau telah membiarkan, mengabaikan dia. Allah minna tazkirah. Dan Allah diberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kamu jangan buat perangai macam tu lagi. Ayat Quran dia sebut, Muhammad, kamu jangan buat perangai lagi. Sebab apa? Kau berikan entertain orang kaya, orang ada kedudukan, orang miskin ni, orang buta, kau abaikan. Tak boleh. Dalam dakwah ni dia tak boleh lebihkan golongan kaya, golongan miskin. Dakwah kau kena beri yang sama. Sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu. So kalau inna tazkirah, jangan melakukan lagi yang sedemikian itu. Sebenarnya ayat Al-Quran pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Sebab hidayah itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak logik kalau Muhammadlah sendiri yang cipta reka ayat-ayat Al-Quran, mana mungkin dia akan cakap macam tu. Dia akan mengata diri dia sendiri. Jadi tak logik. Golongan syubhat yang meragukan wahyu Allah, kalau tengok dalam Quran tu memang tak logik Muhammad ni. Melainkan bila dibaca dia fahami, tentu nanti pihak lain sebenarnya yang menghantarkan wahyu ini itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu poin yang ke-8. Kita ada 2 poin lagi sebelum kita masuk tajuk ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuman tafarraqna min ba'di wa la taj'al lahu fina wa la ma'na wa la ma yattabi'una syarra bi rahmatika rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.